Afizi Azaman yang berada di Ground Zero pada ketika ini. Afizi mungkin boleh bawakan perkembangan update terkini susulan daripada kejadian tersebut pasca sidang media Okey. pagi tadi. Okey, baik. Ini adalah sidang media yang pertama selepas daripada kejadian. Ini adalah kenyataan yang pertama dikeluarkan oleh Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah. Yang mana kalau kita tengok sebelum ini, banyak dikeluarkan adalah kenyataan-kenyataan melalui keratan statement ataupun press statement yang hanya dikeluarkan. Dan ini adalah kali pertama Ketua Polis Daerah Selangor, Superintendent Sufian Abdullah keluarkan kenyataan yang menyatakan bahawa 9 orang termasuk seorang kanak-kanak lelaki telah pun maut akibat kejadian tanah runtuh di sebuah tapak perkhemahan di Jalan Batangkali, Genting Highland ni. Tapi yang pentingnya untuk kita ketahui adalah sekarang ada 25 orang mangsa yang masih lagi tertimbus, dan jumlah keseluruhan termasuklah pekerja tapak perkhemahan ni ada lebih kurang dalam 94 orang. Apa yang kita diberitahu adalah kesemua mereka ini masuk ke tapak perkhemahan tersebut pada hari Rabu lepas untuk menjalankan aktiviti berkhemah. Dan kita difahamkan di satu tapak perkhemahan besar itu ada 3 lokasi yang difahamkan ditempatkan pengunjung-pengunjung ataupun mangsa-mangsa yang telah pun berada di lokasi tersebut. Antaranya adalah di River Hilltop, Farmview dan juga Riverside. Jadi kita kena pasti 3 kawasan, dan kesemua 3 kawasan ni ada 94 orang mangsa tersebut. Namun kita lihat kekuatan dari segi anggota dan sebagainya, ada 15 agensi yang menempatkan hampir 400 anggota dan juga pegawai. Yang masih lagi tertimbus, dan ketika ini banyak aset yang saya gunakan, saya bolak-alik daripada lokasi Ground Zero dan juga naik semula ke kawasan berbukit di kawasan untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan perkara tersebut. Ketika ini pihak agensi keselamatan seperti JBPM, ATM sedang bekerjasama dengan rapat untuk melakukan aktiviti penerbangan drone untuk proses pemetaan supaya dapat gambaran yang lebih jelas kawasan mana yang berisiko, kawasan mana yang boleh dimasuki untuk melakukan aktiviti-aktiviti penyelamatan. Dan kita juga difahamkan ada mangsa-mangsa yang telah pun terselamat, ramai 53 orang yang telah pun dibawa keluar daripada lokasi berkenaan, dan ada 9 mangsa yang telah maut akan dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk proses berdasarkan juga tindakan selanjutnya dan serahkan kepada waris dan sebagainya. Tapi untuk mangsa-mangsa yang cedera ada 2 hospital yang telah pun dibawa ataupun yang akan dibawa ke hospital terbabit, iaitu hospital di Kuala Kubu Baru dan juga hospital Sungai Buloh itu sendiri. Jadi ini antara 3 lokasi terutama pengamal media dan juga waris-waris mangsa yang boleh pergi ke kawasan-kawasan ataupun lokasi-lokasi kejadian untuk mungkin mencari mangsa ataupun waris-waris mereka di sana. Dan sebenarnya ketika ini proses setakat pukul 11.30 pagi, 11.40 ini masih lagi giat dijalankan. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita saksikan untuk tujuan proses ataupun misi penyelamatan. Dan perlu kita ingat bahawa setiap detik, setiap saat adalah satu detik yang cukup penting untuk mangsa-mangsa banjir yang 25 orang kesemuanya masih lagi belum dapat kita kesan ataupun cari. Dan yang paling penting sekarang adalah kita perlu menunggu sahaja sebarang maklumat dan juga berita daripada agensi penyelamatan, dan saya percaya mereka melakukan sehabis baik yang terbaik mereka boleh berikan untuk menyelamatkan mangsa-mangsa. Dan perlu kita ingat juga kesemua mangsa, 94 orang mangsa itu semuanya adalah warga tempatan, jadi warga luar negara. Itu yang saya dimaklumkan oleh Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Sufian Abdullah. Dan sekarang ini antara cabaran juga yang boleh ini adalah ketiadaan line internet ataupun line telefon itu sendiri menyukarkan operasi. Saya juga lihat bomber dan juga ATM sukar untuk terbangkan drone mereka kerana ketiadaan line itu. Dan dalam masa yang sama juga proses untuk berkomunikasi dan sebagainya memang tidak boleh melalui telefon lah. Banyak menggunakan walkie-talkie dan sebagainya. Dan setiap tadi boleh dikatakan jam 9 hingga pukul 11 tadi, beberapa ataupun helikopter dilihat berlega-lega di kawasan sekitar ini untuk melakukan tinjauan untuk melihat kawasan yang telah pun berlaku banjir. Dan kawasan untuk memasuki ataupun nak masuk ke dalam kawasan ini sekarang dah tidak boleh dibenarkan kepada orang ramai, hanya dibenarkan kepada pihak penguatkuasa dan juga pihak media. Kerana kawasan ini masih lagi berisiko, diletakkan
kon-kon tertentu di kawasan ini, sebab kita juga dapat saksikan dalam video-video yang saya kongsikan, kawasan runtuh tu betul-betul bersebelahan jalan utama yang digunakan oleh orang ramai untuk memasuki kawasan perkhemahan tersebut, terutama jalan menghala ke Batang Kali. Ini adalah satu risiko juga yang perlu dipertimbangkan oleh pihak penguatkuasa untuk memastikan keadaan keselamatan orang ramai dapat kita pastikan. Dan apa yang penting adalah sidang media, laporan berita-berita, kita boleh jangkakan akan diadakan sidang media kerap 3 kali mungkin sebelah malamnya pun kita boleh jangkakan sidang media daripada pemimpin-pemimpin utama, terutama daripada menteri, dan kita juga faham NAKMA telah pun berada di sini, JPS, JKR semuanya ada di sini untuk menilai situasi bagaimana untuk pastikan bahawa keadaan keselamatan ini dapat diteruskan untuk melancarkan misi penyelamatan. Itu yang penting sekarang ni. Fokusnya adalah 25 orang mangsa yang tertimbus. Fokusnya adalah untuk mengeluarkan mereka daripada tapak kejadian tersebut. Ashraf. Baik, terima kasih Afizi. Terus kekal berada di sana dan juga pastikan keselamatan juga kerana risikonya begitu tinggi di sana. Berkemungkinan jika hujan ke apa petang karang, kita tidak tahu pergerakan tanah lagi. Ini perkara-perkara penting yang perlu dipantau. Afizi Azaman berada di sana.